قال الشيخ المحسي إبراهيم البيتوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قول المصنف شيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى ربه محمد الحافظ لرسل ربه. Apa arti rabbihi? Ay khaliqihi au malikihi au nahwi zalika. Kalimah ni selalu disebut-sebut. Apalagi kita di dalam doa sebut sangat Rabbana, Rabbana, tidak sebut semua. Dan kebiasaan orang Arab dia sebut sangat Ya Rabb. Dia masyarakat Ya Rabb. Kalimah Rabb ni sebut semua Rabb ni. Yang kita dah terjemah dengan kata Tuhan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbana, hai Tuhan kami. Kita dah sebut semua. Kalau kita apa makna Rabb? Ay khaliqihi. Itu satu makna. Khaliqihi arti yang menjadinya ataupun yang mencipta. Orang dia kata bahasa depan demo tu panggil mencipta, bukan mencipta, tak benar. Mencipta. Bahasa kita sini ke yang menjadi itulah. Tuhan yang mencipta semua alam. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Tu Rabbil Alamin. Apa Rabbi? Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ini satu maknanya, banyak makna ni. Litanwi' ataupun maknanya Malikihi, Tuhan sekalian alam, artinya Tuhan yang mempunyai alam. Tuhan yang punya sekalian alam. Jadi juga makna dia juga. Pendek kata kita kata Tuhan ialah Tuhan, cukuplah. Tapi tu kalau kita baca Tuhan, dia faham lah. Faham meliput situ lah. Tapi orang kita baca Tuhan, jadi bahajak pada kena hurai pula. Apa Tuhan jadi hurai pula. Kalau kita baca Tuhan, tak apa, cukup lah, faham lah. Tuhan. Tu dia tulis honung tu, Tuhan. Tuhan. Tu kalau kita kelima tua Melayu lah, agak tua. Ta wa ha alif. Ada. Kalau ta wa alif tu tua tu biasa orang hilir tu cakap tua. Kita hak lorah kebanyakan ni guna tu. Tu maka huruf tu ni tak ada, huruf Jawi ta ni tak ada. Dia tu. Dia huruf ta ada. Melayu ni ta tak ada. Bila nak bunyi ta tu kena campur dengan ha. Lalu itulah dia tulis ta wa ha alif. Kalau kita baca tu ha tak faham lalu dah. Orang muda-muda dan tu ha. Apa we demo? Tengok dia tulis ta wa ha alif. Orang tu ha. Orang tak baca gitu. Macam mana? Tu. Nak bunyi tu tu. Nak bunyi tu tu dia bubuh ha. Situ baca tuo. Ambil ha nu mai ke sini kalau tulis ta ha wa alif nak baca payah pula dah. Tuhan tak kok lain pula dah. Cara orang menulis. Cara menulis ada huruf ta tak ada, nak capur bubut ta wa ha alif baca tuo. Kalau gitu daripada situ jugalah ta wa ha nun. Kalau kita baca bunyi tu faham selalu dah. Allah Rabbil Alamin. Tuhan. Kita baca Tuhan tu kena surah apa Tuhan. Kalau kata Tuhan sekalian alam, faham selalu. Tuhan sekalian alam. Tak apa nak gitu apa Tuhan makna yang menjadi, Tuhan makna yang punya, Tuhan makna yang membelak, yang mendidik. Masuk banyaklah makna dia. Tu perlu dijaga belah tu Tuhan. Kita kata Tuhan tak apa. Walaupun tulis tu Tuhan, kita baca Tuhan. Tuhan bagi sekalian alam. Apa makna Tuhan? Tu baik maknanya khaliqihi, Tuhan makna yang menjadinya. Ayo juga.
au malikihi, tuan makna yang memiliki. Arab lagi, Melayu yang punya. Tengok kata ni, siapa punya? Siapa punya? Anak punya. Saya punya. Ini barang ni siapa punya? Dia tanya. Kita jawab, saya punya. Tu malik. Malik yang punya. Maka semua alam ni Allah Tuhan Allah lah yang punyanya. Itu dia. Dek. Sebab kita kena faham makna dia tu, baru hakikat masuk tu mudah. Jika kita tak faham sungguh-sungguh di makna tu, menyebab di hakikat kita payah di. Hakiki payah di. Kalau gitu yang menjadi hakikat Allah, yang Tuhan yang mempunyai, Tuhan yang punya, Allah Taala lah Tuhan yang punya. Kalau itu kita dah kata ni mutu ni saya punya, rumah tu saya punya, itu majaz. Itu nak masuk dengan hakikat. Bila begitulah kita dah mengaku pun majaz ya, majaz tak ada berasa kita sungguh sekali. Bila tak berasa kita sungguh, kita nak buat gapo tak berani lah. Tengok diri kita ni bukan kita punya. Diri kita ni siapa punya? Tuhan punya. Kita ni hak Tuhan. Ada gitu kita nak buat gapo-gapo. Sebab tu dia berkata, ikut aku jangan, kerana kita bukan punya. Diri kita ni bukan kita punya. Ada Tuhan yang punya, Allah. Sebab tu kita nak buat gapo kena izin dari dia. Banyak kita tak faham dak kecek lah tu. Kalau orang larang masa dak pandai-pandai ikut aku. Tu banyak tu kelimah kita kecek dah. Kita tak kenal benar-benar kenal Tuhan, kecek lah tu ikut aku. Tapi kalau orang sedar, astagfirullahalazim, Allah takabburnya aku. Dia sedar selalu dah, cepat dia mari. Allah silap maaf lah. Tadi besar sikit kecek saat ni tu. Silap dia maaf dia. Ikut aku boleh sedar pun minta maaf dia. Saat ni kasar sikit aku jadi galik. Cuba dengan Tuhan banyak. Saya tak bila orang tegur kita. Tak kata paling kuat duk dia. Tak terima pun duk dia, tak podah ni. Ikut aku. Mungku aku. Tu benar tak kabur belaka. Tak kenal siapa Tuhan punya. Bila kita ingat kata kita ni ada Tuhan yang punya, tak berani nak aku itu. Faham dah. Itu makna Rabb. Tuhan tu Rabbil Alamin. Ni mutanah kata li Rabbih. Nak reti Rabb tu baru dua makna je baru tu. Banyak lagi makna dia. Lalu kita kata wa nahwi zalika. Au nahwi zalika. Mula tu ada upah hamzah di atas alif. Au malikihi ada upah hamzah atas alif. Au nahwi zalika. Apa lagi nahwi? Min ma'anir rabbi, daripada segala makna kuamai dia tu banyak lagi. Daripada makna-makna Rabb, daripada pengertian Rabb, Tuhan tu. Al-manzumati, yang dibuat nazamkannya fi qauli syekh, pada perkata Syekh As-Suja'i rahimahullahu taala. Perkata Syekh Suja'i, apa makna dia? Iaitu qaribun muhitun malikun wa mudabbirun. Tu makna Rabb saja tu. Bahar apa tu? Bahar tawil. Lagu syair nazam min bahri tawil. Al-manzumati ay min bahri tawil. Qaribun muhitun malikun wa mudabbirun. Murabbin kathirul khairi wal mu'lilin ni'am. Wa khaliqunal ma'budu jabiru kasrina. Wa muslihuna wassahibut tabitul qidam. Wa jami'una wassayyidu hfaz fahadhihi. Jatuh titik 2, 3, 4. Ihfaz jatuh titik 4. Fa juga hadhihi za ma'anin atat lirabbi fad'u liman nazam. Dia minta suruh doa pada dia juga nazar ni lah. Tu dia. Dengan 2-3 bait terkandung beberapa makna Rabb. Makna Rabb satunya makna qaribun, makna Tuhan yang hampir. Tu makna Rabb juga tu. Ya Rabb, wahai Tuhan yang dekat saja. Tapi kita tak berasa jauh, kerana kita tak kenal dia berasa jauh. Supaya orang tak ada berserah kat orang, kan lepas pada mata, kan lepas tak ada di hati sikit abu. Tak supaya kita orang berserah, sain pun kita sain lah. Kalau kita rapik sungguh lah ramai-ramai ni kan, kemana-mana dua tu, apa-apa dua tu misalnya, rapik sungguh. Bila dia klik boleh sehari, gelisah kita.
Lama remok. Lama apa sehari. Tu apa kata apa tu? Dekat pada hati. Tu dia. Demikianlah orang yang berserah dengan Allah Ta'ala macam orang-orang ahli musyahadah yang dipanggil ke orang arif billah tu, senantiasa mereka dekat dengan Tuhan. Dia panggillah tu. Jadi Tuhan tu Rabb, ya Rabbi. Mana Tuhan yang dekat daripada aku. Tu mana qarib, mana rad juga tu. Yang kedua makna muhitun. Muhit, Tuhan yang meliputi segala-galanya. Tuhan yang meliputi segala-gala, yang tahu semuanya. Kita tak ada sembunyilah Tuhan yang meliputi. Inna wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kita yakin bahawa Allah itu meliputi ilmu dia tu dengan semua perkara. Makna Rabb juga. Rabb apa? Tuhan yang meliputi segala-gala. Di sini menyebabkan kita gerung daripada nak buat sesuatu yang tak diizinkan. Kerana Tuhan meliputi. Ya kita berani buat gapo tu, kita duduk dalam zat kita tu, orang tak tahu tu ya kita berani buat. Bila cuba zat kata orang tahu, tak berani. Tak berani nak buat lah. Bila zat kata apa nama ni tak tahu, tak berani nak buat lah. Apa dia ni, bila zat kata ada yang tahu tak berani buat. Lagi malikun, ni makna hak ni. Hak kita sebut tadi. Rabb makna malik, yang punya. Yang keempat, wa mudabbirun. Mudabbir, Tuhan yang mentadbir, yang mengatur. Yang mentadbir, yang mengatur. Tuhan sebut yudabbirul amra minas samai ilal ard. Tuhan yang mentadbir. Sebab tu kita tadbir apa-apa dia berasa kita. Kita ikhtiar usaha, pakak fikir, cari jalan, mesyuarat, nampaklah mana waktu baik pandangnya. Setelah itu kita berjalan. Jangan kita berasa kata kita lah mudabbir sungguh, kita lah barihan sungguh. Jangan. Bukan kita. Hak yang mudabbir sungguhnya Allah. Sebab tu makna kata at-tadbir la yufidu takdir tu. Tadbir manusia, tadbir makhluk itu tidak boleh memberi faedah akan takdir Allah. Kerana Allah yang tadbir hakiki. Itu dia. Terkadang kita tadbir nampak begini, siapa nak buat tak boleh nak buat. Terkadang kita nampak fikiran begini, bila nak berjalan terlekat nak buat tak boleh. Tu kata kita bukan mudabbir. Tu makna Rabb juga tu. Rabb arti Tuhan yang mentadbir, yang mengaturkan segala urusan makhluk. Sebab tu wajib tak kita kena tawakkal alaihi. Kita kena serah ke atasnya. Itu dia. Ini semua ni orang panggil pegangnya campur dengan hakikat. Yang makna yang kelima murabbiyun itulah asalnya. Tak kalau rafa' di sini dengan apa dia tu bomoh muqaddarah lah. Jadi berat nak melahirkan murabbiyun tu. Qaribun muhitun malikun, situ hazah rata. Wa mudabbirun murabbin, asalnya murabbiyun. Tarbiyah itulah. Mai daripada murabbi ni sifat daripada masdar tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Sifatnya murabbin, yang mentarbiyah. Apa tarbiyah? Mendidik, mengasuh. Tu dia. Maka orang yang mendidik, mengasuh panggil murabbi. Sabit ahli tariqah dia agak murabbi kepada guru dia. Dia panggil murabbi. Kadang-kadang dia pakai istilah ni. Bila ketua dia tadi murabbi dia dah. Sini orang ni jadi murabbi, dia lah murabbi. Apa murabbi? Orang juduk tarbiyah. Buat kami ni dia juduk tarbiyah, maka dia panggil murabbi. Dia. Maka murabbi yang hakiki wallah. Tu mana Rabb. Tuhan yang mendidik. Boleh diartikan. Sebab tu banyak makna. Rabbil alamin, Tuhan yang milik alam, Tuhan yang meliputi semua alam, Tuhan yang mengatur semua alam, Tuhan yang menjadi semua alam, Tuhan yang mendidik, yang membela, yang mengasuh, yang membicara. Banyak boleh berarti. Baik. Kathirul khairi. Tu makna yang keenam.
yang banyak buat kebaikan. Yang banyak beri kebaikan. Katsirul khair. Katsirul khair. Yang banyak buat baik. Tu makna dia juga. Yang banyak buat baik makhluk. Sebab tu wajib atas kita kena syukur. Sebab tu wajib kita kena syukur. Washkuru lillah wa la takfurun. Syukurlah kamu akan Allah, jangan kamu ingkarkannya. Sebab dia banyak buat baik, rezeki dan sebagainya. Wal mulilin ni'am, wal mulilin ni'am, asalnya aula yuli muli. Muli murabbin kathirul khairi wal mulilin ni'am aula yuli. Tu makna yang memerintah akan segala nikmat. Di sini dia hazahkan apa dia tu? Hazah ya tu kerana wazan lah. Kalau tak kerana wazan dia kena tulis ada ya lagi. Dia kena tulis ada ya pasal alif lam ada. Bila ada alif lam tulis ya dia kena mari. Supaya murabbin tak ni kalau bubuh alif lam jadi al murabbi kena tulis ya marilah. Ni pun mulin tak ada alif lam tak apa tulis mulin. Manakala ada alif lam kena tulis al muli. Tapi dah kerana ni kerana syair ni takut nak baca wal mulilin itu nak baca tak boleh. Murabbin kathirul khairi wal mulilin ni'amat. Makna yang memerintahkan segala nikmat. Tuhan yang memerintahkan segala nikmat, yang bicara segala nikmat, yang mengkurnia segala nikmat, ya belaka tu. Berapa dah makna tu? 7 dah. 7 dah. Makna Rabb. Lagi wa khaliqunal ma'budu jabi rukasrina. 3 pula tu. Makna Rabb tu juga makna khaliquna yang menjadikan kita. Tadi khaliq yang mencipta. Yang ke-8, yang ke-9 al-ma'budu. Rabb makna Tuhan yang disembah. Tu dia. Allahu Rabbi, mana Allahu ma'budi. Allah lah yang disembah. Allah lah sembahanku. Tidak yang lain sama sekali. Aku tak sembah yang lain sama sekali. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak sembah barang yang kamu sembah itu. Tu makna ma'bud. Rabb makna yang disembah. Jabiru kasrina, Tuhan yang menempelkan pecah-pecahan kita. Maknanya apa dia tu? Kekurangan kita, kesusahan kita, dialah yang menempelnya. Tu Jabir yang menempelkan. Sebab kita dah berdoa dah dalam Rabbi ufili, bertengok Rabbi ufili warhamni sampai pada wajburni. Tu wajburni, jabara yajburu jabran. Amal dia ujbur. Tu dah baca wajburni. Jangan ada wajubur lah. Bunyi keji. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Wajburni jangan wajubun. Tu bunyi huduh tu. Wajburni. Ni nama Tuhan. Rabb maknanya Jabir. Tuhan yang menempelkan, yang menampung ganti. Di mana kekurangan kita minta dengan dia, dia menampung ganti. Kesusahan kita minta, dia membuatkan kesusahan ganti dengan kesenangan. Tu Jabir. Tu Tuhan yang boleh menempel, boleh menampung. Tu makna Jabiru kasrina. Tu mudhaf ilaih maf'ul, idafah maf'ul. Tu makna Rabb. Allah Tuhanku, Allah ya Rabb. Tu dia Tuhan yang menempelkan segala kekurangan. Tu maknanya. Berapa dah tu? 10 dah tu. 10 dah tu. Yang ke-11 wa muslihuna was-sahibus sabitul qidam. Sini 4 pula ni. Makna Rabb juga makna muslihuna, yang membaiki akan kita. Tu makna Rabb. Allahu Rabbi, Allahu muslihi, ataupun muslihuli, Allah yang membaikikan kita. Tengok orang kadang-kadang karuk akhir jadi baik. Tuhan yang membaiki. Tengok sebarang rusak dia baiki apa membaiki itulah. Asal barang rusak membaiki. Panggil orang apa kata baiki. Allah yang membaiki.
Sebab orang kuat jadi berimeh, orang kupu jadi berimeh, orang joli jadi berjuru. Tuhan yang membaiki. Wasahibu, dan makna apa ni sahib? Asal makna taulan, kawan. Inilah dia panggil sahabat, yang paling rapat. Taulan hakiki huwa Allah. Tu dia. Tapi kalau kita bertaulan kerana Allah ada kelebihan. Kalau kita bertaulan kerana Allah dia ada kelebihan tu. Bersaing kerana Allah dia ada kelebihan tu. Sahibu. As-sabitu, yang tetap. Rabb makna yang tetap. Yang tetap, Allah yang sabit. Allah yang tetap. Maknanya Al-Qidam. Ni mari daripada Al-Qadim ni panggil guna masdar dengan mana isi wasah ni. Jadi nak kata Al-Qadim tak boleh sini kerana wazal lagi ni. Wa muslihuna was-sahibus sabitul qidam. Qidam bermakna Al-Qadim. Yang kekal. As-sabit maknanya tetap, yang kekal. Boleh makna yang kekal. Yang tetap adanya makna yang kekal. Boleh artikan sabit makna yang kekal. Al-qidam bermakna Al-Qadim. Dengan makna yang sedia. Tu Rabb juga. Berapa dah tu? 13. 13 dah tu. Bukan 14 dah. 14. Di syatabik pertama tu 4. Di syatabik yang kedua 3, 7. Begitu juga bait yang kedua ni 7 pula. 14 dah lah. 7, 14. Ni yang ke-15. Wa jami'una was-sayyidu. Tu berapa? 16. Wa jami'una, dan jami' mana yang menghimpun. Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menghimpunkan semua alam. Yang menghimpunkan akan semua alam. Apalagi akan himpun kita makhluk di hari akhirat esok. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Hari yang lagi menghimpun akan kamu semua di hari akhirat. Yaumut taghabun. Tu dia. Hari taghabun, hari tempat nyatalah kekejiannya. Mana Tuhan tu jami'una, tu mana Rabb. Rabbana, Tuhan yang menghimpunkan kita. Tengok dalam doa kata Rabbana innaka jami'un. Tu Rabbana innaka jami'un. Baik. Was-sayyidu, dan yang memimpin. Yang memimpin kita semua tu di bawah pimpinan dia. Cuma pada majaknya hak tu ketua, hak ni apa nama ni, hak ni sayyid, hak ni apa yang kata maulah, hak nu ra'i, hak ni ra'iyah. Tu hak tu majak. Bila klik pada hakikat Allah ialah sayyid. Tu dia was-sayyidu, yang memimpin. Ini makna Rabb, banyak makna Rabb. Lepas tu Syekh kata ihfaz, pelihara olehmu, ingat olehmu, hafalah. Makna Rabb ni hafalah. Ihfaz ay hadhil ma'ani, ataupun tilkal ma'ani, hafalah. Tu dia. Fa hadhihi ma'a wa jami'una was-sayyidu ihfaz. Fa hadhihi, maka ini hadhil mazkurah ni ialah ma'anin adat lirrabb fad'u liman nazam. Maka ini yang tersebut adalah beberapa makna yang datang bagi Rabb, bagi lafaz Rabb. Lirrabb ay lilafzir Rabb. Inilah makna bagi lafaz kata Rabb. Fad'u, maka doa olehmu wahai mukhatab, liman nazam, bagi mereka yang telah buat nazam ia ni. Orang buat nazam ni berdoalah bagi dia. Habis. Selesai. Sambung kalam Syekh kita pula, wa waqa'a fi ibarati kathirin minal ulama'i, dan telah jatuh pada ibarat kebanyakan daripada ulama rahimahumullahu ta'ala,
oleh fa'il di sini. Annahu waqa'a annahu telah jatuh pada ibarat kebanyakan ulama oleh bahwasanya Rabb ar-Rabb itu masdarun. Ada kebanyakan ibarat ulama kata Rabb tu kelimah masdar bimakna tarbiyati. Rabb tu makna masdar, kelimah masdar dengan makna tarbiyah. Ada jatuh belah tu. Kemudian wa huwa apa makna tarbiyah? Tak kala sebut tarbiyah mai nak tafsir tarbiyah sikit. Wa huwa yani wa ma'nahu makna tarbiyah ialah tablighu syai'i. Syai'an tu jatuh titik shin tu. Tablighu syai'i syai'an fa syai'an. Nak titik ada 3 dah. Syai'an fa syai'an ilal haddil ladzi aradahu al-murabbi. Tu makna tarbiyah, menyampaikan suatu sedikit maka sedikit. Bahasa apa kata sedikit sekali, sikit sekali, sikit sekali. Tidak banyak selalu dak. Tu panggil tarbiyah. Iaitu tablighu syai'i, menyampaikan suatu perkara syai'an fa syai'an ay qalilan makna gitu. Sedikit hingga ke mana tu? Ilal haddi, hingga sampai kepada had garisan allazi aradahu, yang kahna akannya akan al hadd allazi oleh al murabbi, oleh pendidik itu. Tu dia panggil tarbiyah. Supaya dia didik anak tu lah. Didik ajar cakap di berapa patah sehari. Tanya ni panggil apa ni? Ni dia panggil tangi. Tunjuk je. Apa tanya pula duk mata tanya gapo dah dia panggil? Tangi. Tu dia. Duk kare tanya pula gapo dah, lupa dah apa? Tangi. Ingat weh. Apa wayah lain pula ni gapo? Telinga. Ada ajarlah tu. Sikit-sikit sekali tu. Tunjuk hidung. Tunjuk kepala. Jadilah banyak sangat talih tak ingat. Tu. Supaya tak ajak alih botol. Betul lah. Tu panggil tarbiyah, didik sikit-sikit sekali. Kali gitu ada orang kata Rabb ni kelima apa? Ada kata masdar dengan makna tarbiyah. Jadi atlaqa alaihi ta'ala utliqa alaihi mubalaghatan. Diitlaq akannya akan Rabb alaihi atasnya ta'ala dengan jalan mubalaghah. Apa kalau masdar macam mana? Tuhan tu ialah tarbiyah. Tak sahlah supaya Zaidun adlun tu lah. Zaidun adlun, kalau kita kira Zaidun tu ismul za, adlun tu masdar asalnya. Bila masdar tak sah, tak muafakat mubtada khabar. Orang mengaji nak sah mubtada khabar kena ittihadu mafadaq wa ikhtilaful mafhum. Kaedah kita bermula Zaid ialah sifat adil, tak masuk lah mubtada isim za, khabar tu sifat. Tak boleh lah za ialah sifat, tak sah. Apa kena katakan tak? Kena takwil lah. Sebab tu dia mengaji takwil. Zaidun adilun, Zaid itu seorang yang adil baru sah. Adilun yang mana adilun? Atau ke satu kata mubalaghah. Mubalaghah mana? Jadi dijadikan Zaid tu seolah-olahnya supaya sifat adil. Nak ayat tu adil, terlalu adil saat ni tu. Maka tak kata adilun lah. Zaid tu ialah adil. Adil. Payahlah kat kita tu. Kalau Arab mudah, Zaidun adilun, Zaidun adilun. Pakai tak kata adilun, pakai kata adlun, mek sifat lah dah. Seolah-olah Zaid tu kena ke diri adil tu kena ke Zaid dah. Tu balaghahnya. Baru kita kata mana? Zaid tu putih. Tak kata kau tu. Awal tak kena Zaid tu putih. Kena kata Zaid tu yang putih. Apa kena? Zaid tu yang putih. Zaid tu seorang yang putih. Baru kena. Zaid tu putih. Tu tak kena. Malaikat tak weh. Putih dengan mana yang putih. Bayat dengan mana abyad. Ataupun mubalaghah. Mubalaghah mana?
nak wayak kata Zaid ni terlalu dia ni bersifat dengan putih sangat, pakai kata Zaid ialah putih. Itu mubalaghah. Ni betul-betul lah. Sebenarnya Allahu Rabb, Rabb makna murabbin. Baru kena. Tapi bila kata Allah Rabb kena ke tarbiyah. Ini mubalaghah. Dia payah sikit. Dia kacau sikit itu. Dia tempat payah. Kalau gitu utliqa alaihi ta'ala, diitlaq akannya dipanggilkan Rabb alaihi ta'ala sedangkan masdar mubalaghatannya. Apa makna? Tafsir lagi. Bida'wa annahu ta'ala, dengan dakwa bahawa Allah Ta'ala huwa ialah ainut tarbiyati. Lupa kata saat ni Zaid tu tak, kalau nak wayak terlalu bersifat dengan putih, pakai tak kata Zaid yang putih dah. Zaid tu ialah putih. Seolah-olahnya putih tu kena ke diri Zaid diri dah. Diri Zaid kena ke putih diri dah. Walha putih tu warna. Zaid tu zat, nama bagi zat tak masuk. Kerana mubalaghah. Ni pun sepatu. Tarbiyah tu masdar. Makna mendidik, menyampai. Allah ni yang menyampai. Itu dia. Allah yang mengatur, Allah yang mendidik, bukan Allah tu ialah mendidik. Mubalaghah. Kemudian itu ada jatuh di dalam ibarat ulama kata Rabb itu kalimah masdar dengan makna tarbiyah. Bahkan itu boleh ke kata Allahu Rabbi? Soalan tak Allahu tarbiyati. Tak sah mubtada khabar dari segi kaedah. Lalu jawab kata mubalaghah. Supaya Zaidun adlun itulah. Itu dia. Tapi Syekh kata wala yakhfa ay alaika, dan tidak tersembunyi arti atas kau ataupun ala kulli man ta'ammala, atas mereka yang perhati halusi, ternyatalah tak sembunyi oleh ma fihi, oleh barang yang ada ia barang padanya. Pada apa tu? Pada ma waqa'a fi ibaratul kasih tadi tu. Barangnya jatuh pada ibarat tu nampaknya ada sedikit barang yang padanya tu. Gapoi? Minal basya'ati, daripada keji situ. Keji sikit tu. Kurang molek sikit tu. Rabb pakai kalimah masdar, maknanya itlaq Rabb di atas Allah Ta'ala. Tuhan tu ialah Rabb, sedangkan Rabb tu masdar. Jadi dakwakan Allah itu kena ke ain tarbiyah. Tak comel situ. Tu ana wala yaqfa ay ala kulli man ta'ammala, tak sembunyi atas orang yang perhati, tak sembunyi oleh ma barang yang ada ia barang fihi padanya, pada ma waqa'a fi ibaratil katsirah. Kureti gapo ma fi minal basya'ati, daripada keji situ. Tak apa molek tu. Kalau gitu hak moleknya kok ni fal aula, maka ia lebih molek gak annahu, bahwasanya Rabb ismu fa'ilin. Rabb tu kalimah isim fa'il molek. Rabb tu kalimah isim fa'il. Kalau gitu pas asal lagu mana Rabb? Fa asluhu, maka asalnya asal Rabb itu asalnya rabibun. Tu dia. Barrun asabarirun, bar ya hazah alih jadi bar. Barrur rahim, nama Tuhan sangat nama Tuhan al-bar, sebab tu boleh dipenamakan Abdul Barri. Abdul Bar kerana bar nama Tuhan. Barri itu per Rabb. Jadi al-bar asalnya al-bar, isim fa'il daripada barra ya birru, fa'il barun asluhu barirun. Ni per Rabbun asalnya Rabbun, asluhu lagi Rabibun, fa'ilun. Tu molek. Molek pada kita menjadikan kalimah masdar. Rabb kalimah isim fa'il, asalnya Rabbun, asal lagi Rabibun. Ni wajah asal sungguh. Fa asluhu Rabibun, maka asalnya asal Rabb, asal Rabibun fa'ilun. Kena dengan wazan fa'ilun isim fa'il. Lepas tu tak kala kalimah ni duk guna sokmo di lidah ni, maknanya berat kada sebutlah ni. Lalu tu fa summa khuffifa li kasrati isti'mal, kerana banyak duk sebut Ra duk sebut semua ni. Tu dia, lalu diperingankannya. Karabin lana peringan
bihazfil alifi, dengan buat alif. Bila buat alif ya rabibun, bila buat alif bunyi rabibun. Rabibun. Lalu tu bertemu dua huruf yang berjenis, sedangkan huruf yang kedua berbaris, kaedah kena berjalan idgham lah. Kena berjalan ke idgham adalah. Thumma khuffifa, jatuh titik. Bihazfi, banyak titik tak jatuh. Kemudian ditakhfif akhirnya akhir rabi itu. Lah mana takhfif? Taswir bagi takhfifnya bihazfil alifi, dengan buat alif tambah pada isi fa'il. Jadi tinggal rabibun. Lepas tu wa idghami, jatuh titik ghaim pula tu. Wa idghami ahadil mithlaini, dan dengan idgham, dengan permasukkan salah satu daripada dua upama, yakni ba. Ba yang pertama idgham permasuk fil akhari, pada yang satu lagi, fil mithlil akhari, masuk pada umpama yang satu lagi. Jadi kena mati dululah. Wa idgham ay ba'da taskinihi. Kena mati dulu. Nak idgham selalu tak boleh. Rabibun, kena mati dulu ba yang pertama tu. Sebab dia kata wa idgham ay ba'da taskinihi. Wa idghami ahadi ay ba'da taskinihi. Kemudian pada permatikan ahadi itu dulu. Mati ba pertama punya rabun. Bunyi kita. Rabun. Lepas tu baru idgham rabbun. Molek. Kita jaga. Tu kita dapat erti kalimah rabb. Kita dak kata kamu Allahu Rabbi, Rabbus samawati. Banyak dah baca Quran sebut semua kalimah rabb. Erti kalimah rabb. Lepas tu salim Melayu orang terjemah Tuhan. Apa Tuhan? Yakni tuan sekalian perkara. Itu dia. Tuan bagi semua alam ini. Tuan bagi semua perkara, termasuklah kita dalam kata perkara. Semua tuan sekalian alam, termasuk kita dalam kata alam. Kalau itu kita ni ada tuan. Jadi wak hidup tak ada tuan jangan. Tu orang kafir. Kafir pun bukan semua. Kafir setengah-setengah falsafah. Ya puak mulhidin, puak ad-dahriyin. Mereka itu dia yang apa? Ya ingkarkan tuan. Kebanyakan kafir lagi mengaku ada tuan. Tapi tak serupa tuan tu pegangnya kita orang Islam. Kita orang Islam, tuan itulah namanya Allah. Tu dia. Namanya Allah. Tuan itulah besar saja. Tuan itulah yang tidak serupa dengan segala makhluk. Tuan itulah yang kuasa, yang Tuan itulah yang patut disembah. Habis itu pegangnya kita orang mukmin suci, bersih. Oleh itu kita jagakanlah kesucian kita tu, kita jagalah kebersihan yang ada dalam hati Allah Taala capak di situ tu. Jagalah. Maka maksudnya nak jaga itulah kita jaga juga apa dia undang-undang wajib haram daripada situ nak jaga tu. Kerana kalau kita tak jaga hak syariat zahir, nanti hak tu pula tak akan rosak. Buruklah bila kita tak jaga luar. Tengok kita nak jaga barang dalam, kita jaga tak pakai kulit luar. Peti kita jaga peti. Mari kita jaga mari, kerana barang duk dalam dah. Tu dia. Nampak duk ketik dia gegak weh. Nampak duk makan ada anai-anai weh. Kita kena jaga sebab saya ke barang dalam. Demikianlah iman yang ada dalam hati kita ni, kita nak jaga di antaranya, jaga pegangnya dan jaga kedudukan, kelakuan, perangai, tikah laku. Tu nak jaga hak nundah. Sabit dia tak serupa, sebab tu kena patai lari banyak ni. Kata susah kita orang Islam, susah kita orang mukmin cara hidup. Apa? Sebab dalam dunia ni penuh benar dengan barang larang ni. Dalam dunia ni banyak barang larang ni. Tu mana kata ala innal jannata huffat bil makarihi wa innan nar huffat bisyahawati wal lazzat. Datang pada hadis, ingatlah Nabi kata bahawa syurga itu dilikungi dengan makruh, dengan segala kebencian nafsu. Hak barang nak jalan nak pergi ke syurga ni, semua tu kena buat barang hak tak setuju nafsu. Tengok, kena semaya, kena puasa, kena zakat tu barang-barang tu barang biasa yang tak setuju dengan nafsu belaka. Tapi duduk di tengah tu syurga. Kita nak lakah jemerai pergi ke syurga, kena jemerai barang makarih tu. Dan satu lagi Nabi kata, ingat bahawa neraka itu dilikung, dikelilingkan dengan segala syahwat, segala keinginan, lazat dan kesedapan.
Neraka dok cotek di tengah. Likung dia tu gapo? Likung dia tu segala keinginan. Kita dok hambak keinginan geruh licin. Sebab tu kata kita hidup dalam dunia ni gak penuh penat dengan segala keinginan yang hati tak tahan sangat. Tak tahan sangat hati. Segala kesedapan banyak sangat. Tak tahan hati nak sabar. Alah jangan pun tu susah kita orang mukmin. Kafir tak ada apa di sisi dia. Tapi dia tempat berat hujung. Kita selamat hujung tu. Wal aqibatu lil muttaqin. Baik. Sabit mengaji tu boleh tak senang dah tu. Dengar macam-macam juga benda hak dia canggah dengan nafsu juga Allah agama. Nah. Habis selesailah daripada duk bicara ke Rabbih. Ini nak masuk kalam musannaf pula. Wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Nih Muhammadil aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Qauluhu katanya musannaf wa alihi ila akhirih. Susun semula ai wa salamullahi ma'a salatihi ala alihi. Ambil matan semula duk selawat salat tak habis lagi ni. Tu dia. Selawat salat tak habis lagi bermakna nak ayat kata wa alihi ni sambungnya honum. Sebab itulah dia kata fa huwa ma'tufun ala nabiyyi. Tu dia. Maka iaitu qauluhu wa alihi ni diatafkan ke atas katanya nabiyyi dulu. Apa dia? Thumma salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhid wa alihi atas pada nabiyyin. Sahabat dia kata kedenya wa salamullahi ma' salatihi ala alihi, dan salam Allah serta selawatnya Allah, rahmat Allah itu turun atas alihi, atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segi ibaratnya qauluhu wa alihi ni ma'tufun, sebab dia kata fa huwa, maka iaitulah qauluhu wa alihi ni ma'tufun ala nabiyyin. Kama huwal muta'ayyan, tak cerak tu nak jadi lebih alif. Sebenarnya alif lam min ta'in ya nun, ya nun, tapi tulis nampak alif naik caca, lepas tu titik ya tu. Jadi silap di segi tulislah, di segi tabak cap tulis silap. Kama huwal muta'ayyan, kama huwal muta'ayyan, seperti barang yang ia mesti. Dan istilah baca kama huwal muta'ayyinu yata'ayyanu, tertentu, mesti. Kama huwal muta'ayyinu, seperti barang yang ia mesti. Malak kau tu lagi. Seperti barang yang ia mesti. Apa mesti? Kena atas pada nabiyyin, mesti nak atas itu. Tu kama huwal muta'ayyin. Seperti barang yang ia barang tu muta'ayyin. Apa ma? Yani kaunuhu ma'tuf ala nabi tu mesti nak atas itu. Tak boleh nak atas lain. Tak boleh nak atas di lain. Tiada nak jaga tu. Wa amma atfuhu ala Muhammadin, ada juga orang Arab di atas pada Muhammadin. Muhammadil aqib li rusli rabbih wa alihi, atas pada Muhammadi tu. Muhammadi jadi bada pada nabiyyin. Muhammadi bada pada nabiyyin. Kalau tu wa alihi atas pada Muhammadi tu, ada orang atas itu. Dia jawab tu anak. Wa amma, malaknya bubuh hamzah di atas alif. Takut nak ihtimam baca imma. Wa amma atfuhu ala Muhammadi, dan adapun atafkannya kan qaulihi wa alihi ni, di atas ke atas kata Muhammadi ni, fala yakhfa, tu jatuh titik kha, fala yakhfa fasaduhu, maka tak sembunyi oleh rusaknya atfihi ala Muhammad. Atas itu rusak makna, rusak makna atas itu. Rusak atas itu kata dia. Wa in, walaupun in zakarahul musannifu, walaupun telah sebut akannya akan atfahu ala Muhammad oleh musannaf sendiri Syekh Ibrahim Al-Laqani fi syarhihi, dalam syarahnya. Jadi ada juga musannaf kita ni syarah sendiri materi dia tu. Walaupun begitu, kerana li anna Muhammadi, kalau kita nak hikayat
Bi anna Muhammad dia boleh baca 3 lah. Bagaimana lepas dah di Muhammad dulu tu. Nak baca Muhammadu boleh, khabar mubtada mahdzuf. Tu dia. Muhammada boleh. Maf'ul fi'il mahdzuf. Muhammadi boleh badal. Muhammadi boleh badal. Lepas tu wa alihi di atas pada Muhammadi tu. Dia kata itu wusak makna. Kerana bahawasa Muhammad itu badalun min nabiyyin. Jadi Muhammad sendiri badal daripada nabiyyin. Bila Muhammad tu badal daripada nabi, wal ma'tufu 'alal badali badalun. Tatmimul illah. Dan bermula yang diataskan ke atas badal jugalah. Kalau itu bila di atas pada Muhammad, di mana alihi badal pada Muhammadin? Pada Nabi tak sah lah makna. Selawat dan salam dan turun ke atas Nabi. Turun ke atas Nabi. Siapa Nabi? Alihi ialah segala keluarga. Nabi tu kena ke keluarganya. Tak sah makna. Ambil dia atas itu tak boleh tu. Mesti kena atas pada Nabi ini sendiri. Selawat dan salam Allah dan selawatnya itu atas segala ahlinya. Tak apa. Ahli atas pada Nabi. Kalau atas pada Muhammadi badal pada Nabi. Jadi salah ahlihi pun badal juga. Bila badal tak sah makna. Selawat salam ke atas Nabi. Siapa Nabi? Ialah keluarganya, keluarga Nabi. Sah ke mana? Tu kata fala yakhfa fasaduhu. Habis. Wala yasihu ay yakuna al-alu wa man dzukira ma'ahum, jadi badalan min nabiyyin. Bila alihi atas itu, wa sahbihi pun atas itu. Wa hizbihi pun atas itu, bermaknanya badal pada nabi semua. Nabi itu ialah keluarganya, nabi itu ialah sahabatnya, nabi itu ialah hizbihi, puak-puak dia. Habis punah jalan. Tu makna kata wala yasihu ay yakuna al-alu, sekira kalau atas pada Muhammad juga. Tak sah bahawa adalah al-al itu wa man zukira, jatuh titik za pula tu. Dan mereka yang disebutkan mereka ma'ahum ma'al al, atas pada al-alu baru isim yakun je bagus. Khabarianya badalan. Tak sah na al man zukira siapa? Iaitu sahbihi aw wasahbi al-hizb. Tu nak jadi badalan min nabiyyin, tu tidak sah makna. Sebab tu mesti dia kata tadi kama huwal muta'ayyid, mesti kena i'rabnya wa alihi tu kena atas pada nabi yang sendiri. Tak boleh nak atas pada Muhammadi kerana bawa jadi pada saat ni. Tu jalan. Habis selesai cakap i'rab nahu. Sudah tu mari nak bercara selawat ni asalnya selawat atas nabi je sallallahu alaihi wasallam. Apa kata selawat atas lain pada nabi boleh ke tak? Jawab dia tak boleh selawat ke atas lain pada Nabi. Nak selawat atas lain pada Nabi tak boleh, malaikat yang jalan turut. Tak apa. Kau sini turut dah ni. Mudah-mudahan selawat dan salam turun keduanya atas Nabi dan atas keluarganya dan atas hati panggil turut. Tak apa. Kalau nak selawat selalu, nak tak nak? Berkata Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Berkata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Berkata Umar alaihi salatu wasallam, tak boleh. Tu dia tak boleh. Dia panggil selawat atas lain pada Nabi, tak boleh. Kalau kita di sini wa may wa alihi wa sahbihi ni panggil selawat ala ghairi anbiya ni. Katanya wa fi kalamihi, dan ada pada kalam musannaf kita ni as-salatu ala ghairil anbiya'i wal malaikati. Orang yang kata berselawat atas ia bukan nabi-nabi dan bukan malaikat. Tab'an dengan jalan turut nabi-nabi, tak apa. Selawat salam atas nabi dan atas keluarganya, tu turut itu. Kerana muka dia jadi tabi' ni atas kan. Atas maktuh ni bab maksudnya buat tabi'. Tu dia. Kerana selawat salam atas keluarga lalu tak boleh. Tu dia. Tapi itu tak boleh nak kata. Berkata Sayyidina Ali alaihi salatu wasalam, tak boleh. Tengah-tengah orang Syiah dia kata gitu. Ali alaihi salatu wasalam, tak boleh. Kerana selawat atas bukan Nabi tu.
Tapi dah mau dah agak nabi. Tengok orang Syiah dia kata kan, sebenar Tuhan letak Ali jadi nabi. Nabi tak diberi ke tak Muhammad. Yaknya gi. Pas kita pergi percaya juga kat Syiah ni kata ada ilmu akidah gi sungguhlah. Hanya ayatnya hadis pelom pula dah. Maudhu'. Banyak guna maudhu'. Pas kita kata ada mengaji. Kecek ayat Quran, kecek hadis. Kita tak kenal apa hadis apa ayat. Sebenarnya Ali lah nabi. Sebab tu perlu dikatakan Ali alaihi salatu wassalam. Kita pun turun ni. Dia kata tak mengaji, bertemulah di akhir zaman dia macam-macam lah. Dia pandai kahwin, pandai capu ni lah ni. Pada tong kahwin dengan duku boleh belaka. Macam kita kahwin dengan paruh. Tu baik mari. Kadang-kadang pohon ni buah macam ni buah green ni macam mana ni macam-macam jadi ni. Deh hanya kahwin mana. Ni satu hadis ni capu mari. Tu baik satu pohon tu banyak masa. Mula tak tahu mana saklah kita nya. Ni satu hukum. Kalau kita pergi selawat atas lain pada malaikat dan nabi tak boleh. Tak boleh cara mana tu. Tengok pula. Wa fi kalamihi, kalau tak ada pada kalam musannaf kita ni orang panggil as-salatu, berselawat ala ghairil anbiya. Mana al-ali, selawat di atas alihi, wal malaikati, lain pada puak malaikat. Malaikat tak apa, kata Jibril alaihi salatu wassalam, tak apa. Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tak apa. Wa hiya jaizatun, selawat atas lain daripada nabi dan malaikat pengajaran tab'an lah. Boleh, harus ittifaqan ay minal ulama. Puak ulama setuju kata ya tak ada apa. Tu dia. Bahkan bukan sekadar jaiz, bal hiya, bahkan bal hiya dia panggil idrak. Bukan saknya duk tangga harus je, bahkan ia matlub betul. Malahan dituntut. Bukan saja harus, malahan dituntut pula dah. Bal hiya, bahkan ia as-salah ala ghairil anbiya wal malaikat tab'an itu matlubatun, dituntutkan pada syarak. Liqaulihi, kana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tengok dia sendiri kata dia tunjuk ajar dah tu. Walaupun dalam Quran tak ada suruh selawat ke atas yang lain. Dalam Quran kata sallu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lepas tu Nabi SAW dalam dia guna selawat, dia kata Allahumma salli ala Muhammad, tu dia sendiri, wa ala ali Muhammad. Dia panggil jalan tab'an. Kita diikut boleh. Kalau gitu walin nahyi, barangkali wan nahyu nanti wan nahyu anis salatil batra'i wa hiya allati lam yuzkar fihi al atau nampak walin nahyi tu wa hiya atas pada liqaulihi ya. Wa bal hiya matlubatun, bahkan ia ditutup kerana sebenarnya dari keduanya walin nahyi, dan kerana larang. Tak pada liqaulihi. Sebab apa ditutup? Kerana larang anis salatil batra. Daripada salatil batra'i. Asal ismul ladzi la yansarih tu kelima tu, tapi oleh kerana ada alif lam tu jadi khafa dengan kasrah. Kalau setia tak ada alif lam kena batra'a. Ismul ladzi la yansarih kata. Lin nahyi 'anis salatil batra'i. Batra, inilah apa dia batra ni? Batra fa'la. Af'ala fa'la, daripada muannah, daripada nun, daripada abtar. Hak muzakkar kata abtar, muannah kata fa'la. Hamra, ahmar. Ni batra ni muannah daripada muzakkar kata abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Tu.
Karena larang daripada selawat yang batra. Apa batra? Selawat mandu kita panggil. Selawat yang mandu, selawat yang putuh, yang kudung. Ada asal arti pada logat. Maksud di sini wahia as-salatul batra tu iaitu allati, ini selawat allati lam yuzkar fihi, barangkali fiha, la'allanya fiha. Fiha dah tu jadi dia putus, alih tu nampak ada ekor-ekor. Ya ke sikit ya, tambah prah jadi selalu fiha. Tu ada nampak rupa alih, jadi dia putus di segi tobok istilah cah. Wahia iaitu as-salatul batra, ia panggil selawat yang kudung. Selawat macam mana? Iaitu allati lam yuzkar fiha, selawat yang tidak disebut padanya, pada allati itu tak disebut akan al-alu. Panggil selawat kudung lah tu. Selawat atas Nabi saja tak ikuti selawat ke ahli dia ratik, dia panggil selawat kudung. Supaya inna apa nama ni, fahuwa abtar, tiap kerja yang tak mula dengan bismillah yang akhir kan. Dia panggil kudung. Ni pun dia panggil selawat abtar tu dilarang. Habis. Tu hak kata ditutup tu masalahnya tab'an, selawat atas yang lain daripada nabi-nabi, lain pada malaikat dengan jalan turuk, harus bahkan dituntut. Dua kerana. Adapun wa ammastiqlalan, tu hazah ibaratlah tu. Wa ammastiqlalan, istiqlalan nak jadi muktada tak boleh tu. Tempat ni tempat muktada ni, istiqlalan nak jadi muktada tak boleh. Tentulah ada ilat bagi suatu mahzuf. Yang jadi muktada, mahzuf tu muktada. Nanti dia katakan yani wa ammas salatu ala ghairil anbiya'i wal malaikati istiqlalan. Baru sampai situ. Dan ada pun selawat atas lain pada nabi, lain pada malaikat dengan jalan terasing, bukan dengan jalan tabak. Seperti kata saat ni lah, berkata Sayyidina Ali alaihi salatu wassalam, tu dengan jalan istiqlal dia panggil. Berkata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam masalan, tu panggil selawat ala ghairil anbiya, kan Abu Bakar bukan nabi, wal malaikah, Abu Bakar bukan malaikat, bagi dia selawat ke dia. Kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam masalan, dia panggil istiqlalan tu. Faqila bi annaha mamnu'atun. Ai qala ba'duhum, ana khilaf lah, fa fiha khilafun. Salah tak gitu. Adapun faqtulifa fiha. Wa amma istiqlalan faqila ni faqtulifa fiha. Bila kata kita tu fa fiha khilafun, pendek sikit. Maka padanya khilaf. Tak kalau khilaf, qila bi annaha, dikatakan bahwasanya as-salah ala ghairihim istiqlalan tu mamnu'atu, ditegah. Mamnu' mana haram lah, tak boleh. Mamnu'atu ditegahkan, dilarangkan, tak boleh. Wa qila, kata makruhatun, hingga sikit. Makruhatun pecah dua lagi, karahah tahrim, karahah tanzih. Ala kulli hal ditegah juga. Wa qila, ni kena sikit lagi, khilaful aula. Kurang molek. Ala kulli hal tak ada molek lah. Kalau itu kita kata, berkata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam tak molek lah. Kalau kata tak baik, ketua dia hajar tak baik. Maksud dia kata tak baik juga, khilaful aula, makruh, haram. Tu ketua tu tak baik. Dia hajar tak baik macam tu. Kalau dah tu balarahnya hajar tak baik. Tu dia. Jaga dia kata haram dia hajar anak cucu dia. Dia tak jaga, tak baik weh. Duk lakah batal tu tak baik weh, dia buat tidur. Tu dia. Bila main tak baik weh, dia hajar tak baik. Lepas tu kita kau mengaji kelah tak baik apa tahu mana tu. Khilaful aula tak baik juga. Makruh tak baik juga. Haram tu kau sangatlah tak baik. Tu dia. Kalau gitu tak baik kita gidak selawat ke lain pada nabi dengan jalan istiqlal. Ingat molek kelasahnya. Ataupun dengan kata lain tak boleh. Kata boleh tak?
dia selawat kelain pada Nabi dengan jalan istighfar boleh tak? Tak boleh. Jawabnya tak boleh. Yalah dia. Wal asahhu dalam tiga-tiga kaum tu nak ambil mana yang paling sahih ialah al-karahatu. Hak paling asah sekali karahah, yakni karahatus salah ala ghairil anbiya wal malaika istiqlalan kan. Habis. Setakat tu dulu. Wa alhaqa Abu Muhammadin al-Juwaini as-salama fis salati. Kita ada cara selawat, lepas tu hubungkan juga salam pun demikian. Kata dulu. Allah.